Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Baru-baru ini ketika membentangkan Belanjawan 2025, kerajaan meluluskan Forest City di Johor sebagai pulau bebas cukai bagi menyokong aktiviti pelancongan dan ekonomi setempat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pakej galakan cukai bagi zon kewangan khas Forest City turut diumumkan bagi merancangkan aktiviti perkhidmatan keuangan seperti perkhidmatan perniagaan global kewangan dan teknologi kewangan. Selain itu, beliau yang juga Menteri Kewangan berkata skim pejabat keluarga tunggal juga telah dilancarkan untuk zon kewangan khas Forest City. Bagi menjayakan pengoperasian pejabat keluarga, Suruhanjaya Security akan berperanan sebagai pihak berkuasa melulus untuk pemberian pas residen serta pas penggajian kepada masing-masing pelabur keluarga pengasas dan profesional pelaburan pejabat keluarga berkenaan. Oleh itu, ramai yang tertanya-tanya apakah dan di manakah Forest City ini sehingga mendapat keistimewaan sebegitu. Video ini dihasilkan dari artikel yang diterbitkan oleh BBC pada 6 Disember 2023 bertajuk Forest City Inside Malaysia's Chinese-Built Ghost City. Artikelnya bermula dengan 2 tahun lalu, seorang jurutera IT berusia 30 tahun berpindah ke Forest City, sebuah kompleks perumahan yang dibina pemaju dari China di Johor. Menyewa sebuah unit apartmen 1 bilik tidur di blok menara yang mempunyai pemandangan cantik menghadap ke laut, tetapi selepas 6 bulan, dia serik. Lelaki itu tidak mahu terus hidup di kawasan yang dia sendiri gelarkan bandar hantu. Saya tidak kisah dengan wang deposit saya hanya perlu keluar, katanya. Wartawan BBC berjaya mengatur pertemuan di blok menara sama yang pernah dia diami. Saya gementar hanya kerana perlu kembali ke sini, katanya. Di sini sangat sepi. Apa yang ada hanyalah anda dan imajinasi kita menemani kita. Pemaju hartanah terbesar China Country Garden melancarkan Forest City. Semasa pelancarannya dinobatkan sebagai sebuah berstatus projek mega bernilai $100 bilion iaitu 450 bilion ringgit di bawah inisiatif Belt and Road Kerajaan China pada tahun 2016. Pada masa itu, ledakan hartanah China berada dalam kepesatan penuh. Pemaju dari China atas sokongan kerajaan akan meminjam sejumlah wang yang besar nilainya untuk membina rumah di dalam dan luar negara untuk sasaran pembeli kelas pertengahan. Di Malaysia, visi rancangan Country Garden adalah untuk membina sebuah kota metropolis mesra alam yang menampilkan padang golf, taman air, pejabat, bar dan restoran. Mensasarkan Forest City akan menjadi rumah dan pusat aktiviti kepada 1 juta orang populasi. 8 tahun kemudian, Forest City berdiri sebagai peringatan bahawa kita tidak perlu ke China untuk melihat sendiri kesan krisis hartanah yang telah menimpa negara itu. Pada peringkat sekarang, hanya 15% daripada keseluruhan projek telah dibina dan mengikut anggaran terbaru, hanya 1% daripada jumlah pembangunan diduduki. Walaupun sedang menanggung hutang hampir beratus bilion ringgit Malaysia ketika ini, Country Garden memberitahu BBC mereka optimis rancangan pembangunan bandar gegasi itu akan dapat disiapkan. Forest City dipasarkan mirip syurga yang akan memenuhi impian penghuninya, tetapi hakikatnya pasarannya jelas memfokuskan usaha penawaran kepada rakyat China, menawarkan peluang kepada warga mereka, peluang untuk memiliki rumah kedua di luar negara. Ini kerana harga jualannya yang dibuka tidak mampu dibeli oleh majoriti kebanyakan rakyat biasa Malaysia. Bagi pembeli China, hartanah itu dilihat bakal menjadi satu bentuk pelaburan yang boleh digunakan sebagai rumah percutian atau disewakan kepada rakyat tempat seperti yang telah berlaku kepada salah seorang penyewa yang dikenali dengan nama Encik Nazmi. Malangnya, lokasi terpencil Forest City yang dibina di atas pulau tambakan semula jauh dari bandar utama seperti Johor Bahru menyebabkan penyewa berpotensi memilih untuk menjauhkan diri. Kesuraman inilah punca bandar besar ini memperolehi nama samaran Ghost City di kalangan penduduk sekitar. Sejujurnya, tempat ini menyeramkan, kata Encik Nazmi. Saya berharap untuk menetap di tempat ini, tetapi siapa sangka apa yang saya alami satu pengalaman buruk. Bandar ini bandar mati.
Sekiranya anda berkunjung ke sini, Forest City memberikan pengunjungnya suasana yang pelik mirip resort percutian yang terbengkalai. Di pantai yang sepi, ada taman permainan kanak-kanak yang lusuh, kereta dan tangga mewah diperbuat daripada konkrit putih yang tak ke mana-mana. Di tepian air terdapat tanda amaran mengingatkan pengunjung agar jangan berenang kerana aktiviti buaya. Di pusat membeli belah, banyak kedai dan restoran ditutup. Beberapa unit hanya ada tapak pembinaan kosong. Lebih menyeramkan, ada kereta api kanak-kanak kosong yang melakukan pusingan tidak berkesudahan di sekitar pusat membeli belah sambil mendendangkan lagu melalui pembesar suara dalam bahasa Cina. Di bilik pameran Country Garden terdapat model bandar besar yang menunjukkan rupa Forest City yang telah siap. Di gerai jualan, pekerja yang bertugas kelihatan bosan. Salah satu tarikan utama di sini adalah pengisytiharannya sebagai kawasan dengan status bebas cukai, mengakibatkan di kawasan pantai banyak timbunan botol alkohol yang dibuang. Inilah kegiatan sosial paling aktif di situ. Tempat ini menakutkan saya, kata Joanne Kaur, salah seorang daripada beberapa penduduk yang ditemui. Walaupun hari siang, sebaik saja anda melangkah keluar dari pintu depan kediaman anda yang ada hanyalah koridor gelap. Dia dan suaminya tinggal di tingkat 28 salah sebuah blok menara dan satu-satunya di seluruh tingkat. Seperti Encik Nazmi, mereka juga penyewa dan merancang untuk pergi secepat mungkin. Saya kasihan kepada orang yang melabur dan membeli unit di sini. Jika anda Google Forest City, itu bukan apa yang anda dapat lihat di situ ketika ini, katanya. Untuk bercakap dengan warga China pembeli unit di Forest City bukanlah mudah. BBC berjaya menghubungi segelintir pemilik secara tidak langsung, tetapi mereka enggan memberi komen walaupun tanpa pendedahan identiti. Walau bagaimanapun, media sosial menawarkan beberapa anekdot yang memberikan idea tentang situasi mereka. Di bawah salah satu perkongsian yang memuji pembangunan bandar ini, seorang pembeli dari wilayah Liaoning memberi maklum balas. Perkongsian ini sangat mengelirukan. Forest City sekarang adalah bandar hantu. Tiada orang sama sekali. Ia jauh dari bandar, mempunyai kemudahan hidup yang tidak lengkap dan sukar untuk bergerak tanpa kereta. Satu komen lain bertanya bagaimana mereka boleh mendapatkan bayaran balik ke atas hartanah yang telah mereka beli. Dengan seorang netizen berkata, harga unit saya telah menurun banyak. Saya takut untuk bersuara. Kekecewaan seperti ini sebenarnya sedang dirasai di seluruh China, di mana pasaran hartanah dalam keadaan huru-hara selepas bertahun-tahun pinjaman secara berleluasa tidak terkawal dilakukan oleh pemaju bagi membangunkan pembangunan baru. Kerajaan China melihat akan berlaku hilang kawalan ke atas pasaran yang telah terbentuk. Bagi memperbaiki situasi, kerajaan China memperkenalkan mengenakan pengenalan sistem had dan penguatkuasaan yang ketat pada tahun 2021. Slogan rumah untuk hidup bukan untuk spekulasi mula dilaungkan pemimpin tertinggi kerajaan China Xi Jinping ketika itu. Akibat daripada langkah kawalan ini, syarikat-syarikat besar telah mula dikekang akibat kehabisan modal untuk menyiapkan projek skala besar mereka. Pada Oktober 2023, Country Garden terpaksa melepaskan 2 projek di Australia dan menjual pembangunan yang belum selesai di Melbourne dan Sydney untuk dimajukan pemaju lain. Namun waktu itu, Country Garden menyatakan apa yang berlaku dalam pasaran hartanah China tidak menjejaskan kedudukan mereka. Operasi pemaju itu di Malaysia adalah seperti biasa. Wakil Country Garden juga telah mewartakan rancangan untuk memasukkan Forest City dalam zon ekonomi khas baru antara Malaysia dan negara jiran Singapura yang berpotensi membuktikan projek itu selamat dan stabil sebagai bentuk pelaburan. Tetapi tanpa akses kepada dana, sukar untuk melihat bagaimana projek Forest City dapat diselesaikan. Reputasi yang sudah tercalar juga dikuatiri akan gagal menarik penduduk dan pelabur berpotensi. Forest City adalah kes klasik bagaimana visi yang terlampau tinggi berbanding realiti membawa kepada kesukaran untuk semua pihak. Bandar kosong ini menjadi bukti membina puluhan ribu pangsa puri di tengah-tengah tempat yang kurang popular tidak cukup untuk meyakinkan orang ramai berpindah dan memulakan kehidupan baru di bandar baru. Bagi individu yang pernah menetap di sana seperti Encik Nazmi, pandangan lelaki itu jelas. Dia banyak belajar dan akan memilih dengan lebih berhati-hati pada masa akan datang, tetapi dia gembira telah meninggalkan tempat itu. Sekian.